أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang dikasihi Tuan Imam, berbahagia Ustaz Ahmad Syukri, seterusnya para makmum, para jemaah, seterusnya kepada anak-anak yang saya kasih sekalian, syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kita rafakkan atas kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru sebentar tadi kita dapat sama-sama menikmati solat secara berjemaah, dan sesungguhnya itulah sunnah antara sunnah yang besar yang Nabi telah tunjukkan kepada umatnya. Tuan-tuan yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, satu perkara yang amat penting yang sentiasa kita diingatkan, iaitu kita sentiasa menjaga iman kita. Allah SWT telah berikan kita kelapangan masa kan. Baru ni kita di UiTM ni bercuti kan selama seminggu. Jadi rasanya macam apa ni? Macam baru je kita ada kuliah kan. Saya rasa bulan yang lepas bulan lepas masuk. Jadi itulah keunikan Allah Taala jadikan satu makhluk yang bernama masa kan. Jadi masa ni terlampau, kalau kita rasakan terlampau cepat, dia berlalu. Satu ketika dulu mungkin orang rasa nak tunggu satu hari ke satu hari itu dia agak lambat, tapi hari ni dia cepat. Tapi ada orang yang rasa lambat juga. Mungkin kalau dia dipenjarakan tu dia rasa lambat, dia masa nak berlalu kan. Ataupun kalau kita nak menunggu berbuka puasa tu rasa lambat kan. Tapi inilah Allah Ta'ala telah jadikan keunikan masa itu sendiri Dan masa ini yang kita tahu dia tak akan berulang kembali Iaitu manusia ni dikatakan bahawa hanya ada perkara masa yang telah berlalu, masa sekarang, masa akan datang yang belum tentu kan? Jadi Alhamdulillah kita nak ingat-ingatkan tentang masa. Kita isi masa kita pada malam ini, insyaAllah selepas solat maghrib ini kita isi dengan perkara-perkara yang kita doakan Allah SWT akan curahkan Moga-moga apa yang kita laksanakan pada malam ini Allah akan curahkan kerahmatan dalam majlis kita ini Setelah kita insyaAllah kita menunggu waktu solat isyak secara berjemaah Solat yang terbaik ini adalah solat di mana tempat azan diazankan di awal waktu secara berjemaah. Tiga perkara ni sangat penting untuk menjadikan sunnah kita sentiasa kekal, konsisten. Yang itu kita solat di mana tempat diazankan di awal waktu secara berjemaah. Sehingga kan kalau kita lihat sejarah yang lalu kan, bagaimana satu ketika seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Maktum berjumpa dengan Nabi. Kalau ada kelonggaran untuk dia solat berjemaah, sebab seperti mana yang kita tahu bahawa Abdullah ibnu Maktum ni adalah seorang sahabat Nabi yang istimewa, special. Beliau tak nampak, beliau tak matanya tidak nampak, matanya buta. Namun begitu Abdullah ibnu Maktum ini pernah berjumpa dengan Nabi, minta diberikan kelonggaran untuk tentang solat. Namun begitu Nabi mengatakan bahawa solat berjemaah ini adalah satu fardu bagi semua orang. Solat fardu ini keperluannya, tuntutannya secara berjemaah. Jadi sehinggakan ada yang dikatakan, riwayat katakan bahawa Abdullah ibnu Maktum daripada rumahnya sampai ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi ketika itu meniti kepada tali-talian yang dilakukan untuk sampai ke Masjid Nabi. Jadi begitu perjuangan para sahabat dalam menegakkan sunnah Nabi SAW, sunnah yang besar iaitu solat secara berjemaah, tuntutan untuk orang lelaki.
Jadi anak-anak yang saya kasih sekalian, pada malam ini kita nak membicarakan, kita nak sambung perbincangan kita tentang buku yang kita dah sambung. Saya ingat ini minggu yang ketiga, minggu ketiga, karakter yang ketiga, iaitu membina karakter remaja terapeutik, yang ditulis oleh saya sendiri dengan sahabat saya, saudara Muhammad Badruddin Haji Anwar. Jadi pada malam ni kita nak sambung karakter yang ketiga, iaitu bagi kita dah tahu bahawa sekarang ni minggu yang ke berapa? 11 minggu ke 11 sekarang ni. Okay, kita dah hampir 10, 11, 12, 13, 14 Jadi kita dah hampir ke peringkat, orang kata nak full swing lah untuk masuk ke final exam. Jadi assignment banyak, kita faham assignment sekarang ni, tugasan-tugasan ni banyak lah. Pensyarah dah mula minta kan. Jadi di sini waktu ni, waktu yang sebenarnya waktu ni lah untuk para mahasiswa dan mahasiswi adalah waktu yang kalau anak-anak sekalian nanti keluar daripada universiti, akan kenang inilah waktu yang dia kata waktu dalam gelombang stres, tension, orang kata tension. Tapi waktu ni lah yang akan anak-anak akan kenang, sebab dia kenikmatan ni ialah apabila ada pengorbanan. Jadi anak-anak sekalian kalau berkorban waktu ini, inilah waktu yang paling-paling anak-anak akan kenang. Pengorbanan ini juga bila ditanya Bilal kan, wahai Bilal, mana nikmat yang paling kau rasa? Bilal kata, nikmat yang aku rasa adalah nikmat apabila aku dihempap oleh batu di tengah panas. Yang Bilal sebut ahad. Itulah nikmat yang paling nikmat dalam kehidupan Bilal. Jadi waktu tu ada pengorbanan. Jadi kalau anak-anak nak rasa satu nikmat, anak-anak perlukan pengorbanan. Dalam hidup ini kalau ada pengorbanan, itulah nikmat yang kita akan dapat. Jadi nikmat waktu-waktu yang macam ni, anak-anak insya-Allah kalau anak-anak berkorban waktu tidur sikit, berkorban waktu makan sikit, berkorban waktu berhibur-hibur sikit. Waktu ni kalau anak-anak korban, insya-Allah anak akan kenang dia sebagai satu perkara yang membawa nikmat dalam hidup kita. Baik. Hari ini kita nak baca karakter yang ketiga daripada buku membina karakter remaja terapeutik. Jadi setelah dua kuliah yang lepas, 3 kuliah yang lepas, kita banyak berbicara tentang diri kita. Maka kali ini kita nak berbicara bagaimana kita nak membina matlamat yang jelas, anak-anak sekalian. Baik, setiap individu mempunyai matlamat hidup masing-masing. Jika ditanya apakah matlamat hidup kita, seorang peniaga mungkin akan mengatakan matlamatnya ialah untuk maju dan seterusnya berjaya dalam perniagaannya. Seorang guru pula mungkin akan mengatakan hasratnya untuk meningkatkan prestasi dan pencapaian cemerlang pelajar-pelajarnya. Dan sebagai seorang pelajar pula, ia akan mengatakan tentang hasrat dan harapannya untuk beroleh kejayaan dalam pelajarannya. Jadi fitrah kehidupan manusia itu, kita punya matlamat. Kita punya matlamat, dan matlamat itu adalah sebahagian dan mungkin hampir sepenuhnya dalam keperluan dalam hidup manusia. Manusia yang waras dia ada matlamat, kan? Sehingga kan kita lihat kalau kita merenung sejenak, merenung sekejap, kita tengok, pergilah sekejap. Tadi saya lalu dekat depan sana, ramai mungkin nak tengok sunset kot kat tepi sana, kat lereng-lereng bukit. Cuma saya nasihatkan anak-anak sekalian, di lereng-lereng bukit tu kalau dapat cari tempat yang agak selamat sikit lah. Mungkin dia nak cari angle yang cantik kot, nak ambil gambar dan sebagainya. Okey, kita merenung sejenak kejadian Allah SWT. Bagaimana burung-burung pagi dia keluar, petang dia balik. Pagi dia keluar tu matlamatnya apa? Akan mencari makanan. Dan makanan tersebut dia cari matlamatnya untuk dia dan juga untuk bagi anak dia makan. Jadi setiap makhluk Allah Ta'ala ini wa'imah, kalau kita tengok dan renung sejenak kejadian Allah SWT yang tidak sia-sia ni, ada matlamatnya. Begitu juga lebih-lebih lagi lah insan, orang seperti mana kita, yang mana Allah Ta'ala telah jadikan makhluk yang istimewa ni. Matlamat, wawasan, misi dan visi sebenarnya mempunyai maksud dan tujuan yang hampir sama, tetapi bagi setengah orang mereka mungkin mengasingkannya
dan memberikan definisi yang tersendiri. Walau apapun, ia tetap menggambarkan satu perancangan yang harus dibuat untuk masa hadapan. Seseorang akan sampai ke satu destinasi yang nak dituju dengan mudah dan cepat sekiranya dia sudah mengenal pasti destinasi yang nak dituju. Persoalan yang perlu dibangkitkan ialah di manakah destinasi itu, berapa tempoh masa yang diambil untuk sampai, dan apakah faktor-faktor yang terlibat untuk mencapainya. Penentuan matlamat adalah amat penting kerana tanpa ada matlamat, seseorang itu tidak akan mendapat sokongan dan dorongan yang secukupnya daripada diri dalaman. Jadi anak-anak yang saya sekalian, kalau kita ada matlamat, maka kita akan tahu berapa tempoh untuk kita capai matlamat. Sebab tu kalau kita tengok sebelum kita masuk ke universiti, kita akan tengok dulu berapa tempoh untuk kita bergraduat dalam satu program. Program yang kompetitif ialah program yang apabila dia menawarkan satu program yang singkat. Jadi manusia terdorong, tertarik, terpanggil untuk masuk ke dalam satu program yang tempohnya singkat. Jadi kita rasa bahawa kalau kita nak habiskan program kejuruteraan misalnya, ada satu di universiti itu dia katakan dia tawarkan 5 tahun. Satu universiti lagi 3 tahun. Satu lagi universiti 2 tahun setengah, fast track. Mana dia nak pilih? Dia ada matlamat dia. Tentulah dia nak ambil tempoh yang singkat. Kan? Jadi tempoh singkat tu lepas pada dia habis diploma misalnya 2 tahun setengah, dia buat degree. Tambah lagi 3 tahun. Ataupun dia 6 semester, masuk katakan semester 3 dalam 2 tahun lagi. 2 tahun setengah campur 2 tahun, 4 tahun setengah complete degree. Kemudian sambung master pula setahun setengah. Jadi dia dapat tempoh tu dia boleh buat jangkaan. Jadi maknanya di sini dia ada matlamat. Setiap manusia, setiap orang kita, makhluk Allah SWT perlu ada matlamat. Kerana matlamat ini banyak banyak faedahnya. Manusia yang tidak punya matlamat, maka dia akan tercelepuk ataupun dia akan terkorban di tengah jalan. Jadi kena ingat bahawa matlamat ini sangat penting. Baik. Sebagai pengkhususan kepada anak-anak pelajar sekalian, saya nak jelaskan di sini ada beberapa faktor, beberapa perkara yang kita kena lihat untuk mencapai matlamat dalam kerangka yang sebenarnya. Yang pertamanya, matlamat ini perlu khusus. Matlamat harus khusus. Sebelum menghitam putihkan matlamat itu, kita harus mengkaji dahulu faktor yang terlibat dalam penjanaan matlamat tersebut. Yang pertama ialah matlamat perlu ada pengkhususan. Makna kalau katakan matlamat khusus macam mana ya anak-anak sekalian, kalau berada dah di tahun atau di semester yang pertama sekarang ini, maka anak-anak kena buat matlamat disebut sebagai matlamat yang khusus. Ini adalah matlamat jangka pendek. Jelaskan bahawa semester ini ada berapa subjek yang kita ambil, mata pelajaran yang kita ambil, berapa kredit hours yang ada. Terus table kan kat kertas itu, katakan bahawa terus tulis kat situ berapa kita nak skor, A+, A, B+, A-, terus tulis kat situ mengikut keupayaan kita. So kita jelas, gambaran kita jelas. Lebih baik daripada kita hanya berteka-teka. Aku rasa subjek ni aku boleh A- boleh, subjek ni aku rasa macam bolehlah dalam B+, subjek ni aku rasa A. Terus tulis saja, tak boleh rasa-rasa. Matlamat itu perlu khusus. Yang keduanya anak-anak sekalian, matlamat tersebut boleh diukur. Jadi matlamat yang hendak diukur ini, terus tulis berapa peratus yang kita dapat, atau tulis kat situ, boleh diukur, measurable. Maknanya matlamat tersebut perlu, yang pertama tadi khusus, yang kedua boleh diukur. Maknanya contohnya lah, katakan dia ambil subjek katakanlah disebut sini textile design lah, katakan dia ambil TXT 347, TXT 347, terus tulis. Dia kata assignment aku boleh dapat
39/40. Assignment 2 aku dapat 38/40. Okey, final project aku boleh dapat lah dalam 35. Mana dia dapat A+. 90 ke atas dia dapat A+. Jelas maknanya dia boleh diukur terus. Maka tuliskan terus ke atas kertas tersebut. Seterusnya yang ketiga boleh dicapai. Kemampuan juga harus dinilai untuk penentuan matlamat. Sekiranya matlamat itu tinggi dan menarik tetapi dilihat agak mustahil untuk mencapai, maka perkara ini adalah sia-sia. Dia bukan main agak-agak, main angan-angan. Matlamat ini perlu boleh dicapai. Kemudian matlamat ini perlu realistik. Matlamat adalah logika dan boleh direalisasikan. Misalnya kalau kita orang yang yang tidak berusaha untuk mencapai matlamat, maka dia tidak realistik. Jadi realistik matlamat yang kita bina ini, dia sebenarnya akan mampu mendorong dan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Begitu. Dan yang kelimanya, keterikatan masa. Jadi matlamat dalam apa bentuk sekalipun, maka kita kena terikat dengan masa. Jadi maknanya, sebab tu dalam amal ibadah, kalau kita tengok keunikan yang Nabi sebut, yang Nabi sebut dalam hadis-hadis Nabi yang mungkin boleh kita sama bincangkan dan kita dapatkan, ada keterikatan masa dan jelas. Maka keterikatan masa yang bagaimana? Contohnya selepas solat fardu maghrib, kita disunat, yang Nabi tunjukkan di sini, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Kemudian ayatul kursi. Ayatul kursi ini adalah pemisah. Tidak ada pemisah antara syurga dengan kita melainkan maut. Jadi banyak kalau kita lihat dan kita rangkumkan, ada dipanggil zikir-zikir yang Nabi bagi tahu dengan kita, yang sememangnya dalam keterikatan masa, di mana perlu dilakukan, di mana perlu dibuat. Jadi maka bila kita mengkaji atau kita melihat bagaimana keindahan yang Nabi tunjukkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, maka perkara tersebut sarjana-sarjana dah buat kajian dan sememangnya ada kaitan dengan sistem pembelajaran kita wa'imah pun. Jadi itulah antara perkara-perkara yang menarik untuk kita lihat. Jadi inilah 5 perkara yang saya sebutkan tadi. Untuk mencapai matlamat ini, mesti yang pertama khusus matlamat, jangan terawang-awang. Yang kedua boleh diukur. Yang ketiganya boleh dicapai. Yang keempatnya realistik. Dan yang kelimanya ada framework, ada keterikatan masa. Baik anak-anak sekalian, memenuhi matlamat jangka pendek adalah jalan ke arah mencapai matlamat jangka panjang. Kenapa? Kerana kalau kita misalnya kita ada matlamat jangka pendek dan kita berjaya mencapai matlamat jangka pendek, dianya mendorong untuk kita melaksanakan matlamat jangka panjang. Matlamat jangka panjang tidak akan dicapai jika kita gagal melaksanakan matlamat jangka pendek. Matlamat jangka pendek adalah jambatan emas ke arah memenuhi matlamat jangka panjang. Manakala matlamat jangka panjang akan terus menjadi satu angan-angan sekiranya ia tidak disusuli dengan tindakan. Jadi antara matlamat jangka pendek yang anak-anak boleh buat adalah jadual kerja. Jadual kerja ini maknanya sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang mahasiswi, memang kita fitrah kita kehidupan manusia yang normal. Kita bukan abnormal, kita yang normal. Normal makna kena tidur, kena makan, kena bersosial, kan? Jadi macam dululah masa saya belajar dekat undergrad dulu, waktu pagi selepas solat subuh itu dah ready untuk pergi kelas pukul 8 pagi. 8 pagi selalunya saya tak minum pagi lah. Sebab apa? Saya akan minum pagi campur makan tengah hari. Minum pagi sekali dengan makna balik dalam pukul 12 tu terus brunch lah.
Okey, beras ni kerana dia ada banyak keistimewaan. Yang istimewanya adalah duit tak banyak habis. Kalau tidak kita habis banyak ni makan dalam, kalau makan tengah hari itu kurang dalam waktu saya belajar dululah. Waktu makan kalau makan tengah hari itu dalam RM1 80 sen ke RM1 je. Maknanya makanan tu ambil nasi dengan telur mata tu dengan nasi. Nasi 30 sen, telur mata 50 sen, cukup 80 sen. Kuah ambil kuah sayur. Masa tu teori sendiri buat. Sayur ni bila dah dimasak, zatnya pergi ke kuah. Jadi ambil kuah, tak makan. Kita makan zat sayur. Itu teori sendiri buat, teori orang tak ada duit. Sebelum dapat scholarship, bila dapat scholarship mewah sikit lah. Lepas tu buat part time sikit, lebih kurang tu mewah lah, jadi mewah sikit. Jadi waktu pagi tu tak makan. Waktu petang, selepas tu balik, kalau tak ada kelas, kalau ada kelas, pergi kelas, lalunya ada kelas petang, lepas tu balik bersukan. Mainlah bola ke sepak takraw, tapi saya main sepak takraw, mainlah. Malam, selepas makan malam selalu dalam sebelum waktu maghrib tu, sebab apa malam tu lepas waktu solat maghrib tu pergi library. Saya tak boleh study dekat bilik. Sebab bila study kat bilik ni kawan-kawan datang. Jadi kena cari tempat yang tersembunyi. Kalau pergi library pun jauh-jauh duduk sorok-sorok sikit. Tumpukan perhatian kurang lebih dalam 1 jam setengah. Cukup 1 jam setengah tu kira maksimum. Lepas tu balik, start motor balik lah. Jumpa kawan-kawan lebih kurang, naik balik, dapat lagi 1 jam sebelum tidur. Waktu bersosial kena ada juga. Kalau pukul 8 sampai pukul 9.30 dah siap solat dekat library, balik pukul 10.30 sampai. Sebab masa tu kita jawatankuasa pelajar, presiden kolej, jadi kena jaga juga jumpa rakan-rakan kolej ni. Sebab dia orang dulu pernah mengundi kita. Kita mengundi waktu zaman tu lah. Jadi kita jumpa, bersosial dengan dia. Dia nak bercakap soal dia menang netball, dia menang bola tampar, dia menang main bola, sukan. Kan kita akan ada sah nanti kan, minggu ni lah, hari Jumaat kan. Macam tu lah, dia nak sembang, nak cerita kejayaan, kita dengar. Pukul 11 naik, dapat lagi 1 jam study, sebelum pukul 12 tidur. Sebab fitrah, sebagai manusia kita tidak boleh lawan kepada fitrah tersebut. Kalau kita tidak jadi stres, jadi sakit, kita ikutlah flow. Tapi kita kena ada jadual kerja tersebut, kan? Baik. Okey, yang keduanya adalah lembaran analisis pelajaran. Satu helaian yang memuatkan topik-topik satu mata pelajaran itu yang telah diajar oleh guru ataupun pensyarah sepanjang minggu. Jadi lembaran analisis pelajaran ini kena ada supaya kita boleh trace di mana kedudukan kita. Jadi itu yang apabila dilihat suasana dan keadaan ini, maka karakter untuk mencapai satu perkara yang amat penting dalam kehidupan kita sebagai pelajar ni kena ada. Jadi benalah matlamat yang jelas, matlamat yang jelas. Kita tidak boleh bersangka-sangka. Dalam membina matlamat ini kita tidak boleh bersangka-sangka. Maka kalau ada matlamat, perlu ada inisiatif. Bila ada inisiatif, perlu ada usaha. Kan? Perlu ada usaha. Macam mana kehebatan ulama-ulama dahulu. Kita tengok kadang-kadang kita mendapat macam contohnya macam kita Imam Mazhab Syafi'i, kita ikut Mazhab Syafi'i di Malaysia ni kan. Jadi bila kita tengok macam mana watak, bila kita baca buku-buku tentang biografi Imam Syafi'i ni, kehebatan yang ada pada Imam Syafi'i ini memang dah terjelas. Sebelum Imam Syafi'i berjumpa dengan Imam Malik, beliau telah khatam Muwatta' Imam Malik. Itu memang kecerdasan yang ada pada Imam Syafi'i. Tapi kehebatan satu ketika Imam Syafi'i dia pernah pergi bertandang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dia telah pergi bertamu, dan seperti biasa Imam Ahmad bin Hanbal sangat-sangat menyukai orang
yang bertamu di rumahnya. Apatah lagi Imam Syafi'i yang dikenali orang yang sangat-sangat warak dan sangat-sangat jinis. Jadi kehebatan tersebut diceritakan juga kepada anak perempuan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi bila diceritakan tentang kehebatan Imam Syafi'i, anak Imam Ahmad bin Hanbal pun dia nak tengok lah. Jadi malam tu dia tak tidur. Dia nak tengok macam mana tingkah yang orang yang hebat sangat ni. Orang yang dikatakan bahawa manusia yang hebat ni, sampai ayah dia sendiri pun kagum dengan Imam Syafi'i ni. Jadi dia tengok merenung satu malam ni, sampailah ke besok harinya, dia tak nampak apa-apa. Yang dia nampak macam tak apa-apa, macam mana dia ni sampai ayah aku kagum sangat. Lepas tu dia jumpa dengan ayah dia. Dia kata, ayah aku, malam tadi saya tak tidur. Jadi saya tengok, saya perhatikan orang yang ayah kagum ni, Imam Syafi'i. Yang pertama yang dia tengok lah, yang pertama yang dia tengok adalah di awal tu dia makan banyak lah, dia makan semahu-mahunya. Dia makan. Jadi dia kata, wahai ayah aku, dia kata aku tengok dia makan boleh tahan. Yang kedua, aku tengok dia tak bangun malam. Dia tak bangun bertahajud di waktu malam sampailah ke subuh. Dan yang ketiga, aku perhati lagi, dia tak ambil wuduk pun sembahyang subuh. Jadi dia pun heran juga tu, dia tanya ayah dia. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal orang ulama. Jadi dia pun terus berjumpa dengan tetamu dia, Imam Syafi'i. Dia kata kepada Imam Syafi'i, aku ingin bertanya 3 perkara kepada engkau. Perkara yang pertama yang aku nak tanya ialah, semasa engkau makan tu, dilihat oleh anak aku, engkau makan sungguh-sungguh engkau makan. Yang keduanya, semasa malam tadi engkau tak bangun malam pun. Dan yang ketiganya, engkau bersolat subuh tanpa engkau mengambil wuduk. Boleh engkau jelaskan? Lalu Imam Syafi'i pun cakap, bagi tahu bahawa sebenarnya apabila aku bertanang ke rumah engkau, aku tahu bahawa engkau orang alim, engkau orang warak, engkau orang soleh. Justru aku makan, aku dah tak ada perkara yang aku was-waskan. Aku dah tak ada perkara yang aku rasakan bahawa sebagaimana aku belajar dulu, gandum yang aku atau makanan yang aku makan itu dikirimkan oleh ibu aku. Makanan lain aku rasa risau, aku rasa ragu-ragu, tapi orang alim seumpama engkau, aku makan sungguh-sungguh kerana aku yakin tidak ada makanan yang haram dan tidak ada makanan yang subhat. Itu kenapa aku makan. Yang keduanya, malam tadi aku tak boleh tidur kerana aku telah menyelesaikan, kerana aku banyak perkara hukum-hukum fiqh, yang dikatakan bahawa kurang lebih 40-50 hukum fiqh yang aku kena selesaikan untuk umat aku. Untuk umat ini, untuk umat Nabi SAW ni, aku kena selesaikan 20, 30, 40, 50 perkara fiqh, sehinggalah sedar-sedar aku waktu subuh telah masuk. Dan yang ketiganya, sememangnya aku tak ambil wuduk waktu subuh kerana wuduk aku tak batal sejak malam tadi. Jadi atas 3 perkara tersebutlah yang kau tanya itu, itulah keadaannya. Jadi tuan-tuan, anak-anak yang saya kasih sekalian, betapa bila kita baca biografi orang dulu-dulu, jelas sekali bahawa ulama-ulama kita dulu ni, dia tak lari daripada betapa spesifik, betapa jelas matlamat seorang ulama fiqh, ulama hadis menyelesaikan perkara-perkara seumpama ini, yang mana mereka ni mengumpul hadis bukan macam kita kumpul dah baca dah tersedia. Ulama hadis dulu nak kumpul hadis ini pergi berjumpa satu tempat ke satu tempat, sehingga diceritakan bahawa kalau perawi hadis itu
memberikan, contohnya macam dia apa ni, dia contoh bagi ayam macam tu lah. Sedangkan dia tak bagi pun padi ataupun beras pun makanan, itu pun dianggap sebagai bukan perawi yang sihah, bukan perawi yang boleh dipercayai. Sehingga begitu detail sekali untuk dapatkan satu hadis. Jadi itu diceritakan. Jadi matlamat mereka ini jelas. Bukan kita dengar, kita lihat. Apa yang kita baca malam ni sebenarnya adalah satu perkara yang kita ambil intipati bagaimana mereka, ulama-ulama dulu jelas melihat satu-satu perkara itu penuh tabayun. Buat satu-satu perkara itu penuh dengan tabayun. Jadi macam kita sekarang nak dapat satu berita itu, sebelum kita forward kepada orang lain, kita tengok jelaskan dulu, baru kita refresh. Budaya forward ni sebenarnya satu budaya yang sebenarnya semata-mata forward itu kita kena halusi dulu. Kita kena tabayun, kita kena lihat, tengok. Kalau cerah betul-betul kita buat. Kalau tidak, jangan kita forward. Kerana apa anak-anak sekalian? Kerana itu satu perkara menjadi tuntutan. Jadi tuan-tuan yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah kita nak membicarakan tentang soal ataupun perkara matlamat tadi yang jelas, matlamat perlu dibentuk dengan jelas. Kalau kita lihat sirah orang dulu pun jelas. Matlamat mereka jelas. Macam saya sebut, matlamat Rasulullah SAW, bayi yang terakhir yang dilahirkan sebelum kiamat akan ada kalimah la ilaha illallah. Jadi itu matlamat yang jelas. Matlamat yang jelas yang kita lihat bahawa itulah matlamat yang kita nak bawa sampai bila-bila, kan? Jadi anak-anak yang sekalian, mungkin itulah saya ingat kalau kita nak bawa kepada karakter yang seterusnya, saya rasa kita kita ulas pada minggu yang satu lagi. Tapi apa yang kita nak ceritakan di sini, kita selesaikan tentang matlamat diri, iaitu perlu jelas, perlu spesifik, perlu ada kerangka yang kita nak ni. Jadi jelas. Jadi di situ bila kita dapat result pada semester hadapan, sebelum buka semester, kita puas hati. Kita puas hati, inilah usaha yang aku telah buat. Dengan izin Allah SWT, aku dah score dah 4 flat, 3.6, 3.7. Mana dislist setiap semester, kan? Jadi itu yang kita nak ni. Jadi tuan-tuan, anak-anak yang saya sekalian, untuk pada malam ini saya rasa kita telah membicarakan soal bagaimana membentuk matlamat yang jelas supaya dia dapat membantu kita ke arah yang lebih baik, menjadi manusia yang baik, manusia yang lebih baik dalam kehidupan kita. Sebab hari ini kalau kita lihat na'udzubillah min zalik, supaya kita jauhkan daripada ancaman-ancaman yang mana boleh merosakkan minda kita. Bagaimana kita kena jaga kesihatan mental kita. Jangan kerana kita stres di akhir-akhir ni, saya nak nyatakan di sini, stres ni mungkin kita boleh buat satu ni. Di ujung-ujung semester ini kita kena jaga betul keadaan kesihatan mental kita. Keadaan kesihatan mental kena jaga betul-betul. Bahawa kehidupan kita ini, kekuatan kita, kehebatan kita, kekurangan kita ini dapat diperbetulkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita lihat. Sebab kita umat yang istimewa. Umat yang istimewa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan kita ini, umat Nabi Muhammad ni umat yang sangat special, sangat istimewa, kan? Satu ketika anak-anak sekalian, seorang sahabat Nabi, tak silap saya nama dia Abu Ubaidah Al-Jarrah, yang rapat sangat dengan Nabi. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni, dia ni sebenarnya satu ketika dia menangis. Menutuplah insya-Allah. Satu ketika dia menangis. Dia menangis teresak-esak. Jadi bila dia menangis teresak-esak, bila isteri dia tengok, isteri dia pun menangis juga, teresak-esak. Jadi dia menangis. Dia tanya isteri dia, "Wahai isteriku, kenapa engkau menangis?" Isteri dia jawab, "Sebab engkau menangis." Sebab suami menangis, isteri menangis. Ini ulama bersepakat bahawa isteri yang baik, isteri yang solehah ini, dia merasa kesakitan suami dia. Suami dia sakit, dia rasa sakit.
Buktinya isteri sahabat dah tunjuk bahawa kalau seorang sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah ini menangis, isteri dia menangis. Dia bertanya isteri dia, kenapa menangis? Isteri dia jawab, sebab engkau menangis. Lalu Abu Ubaidah bertanya, wahai isteriku, engkau tahu tak kenapa aku menangis? Isteri kata, lah, dia tak tahu, tapi dia menangis. Inilah empati, kehidupan, ketenangan para sahabat. Sebab di rumah ni dah ada orang kata, rumahku syurgaku ni lah dia. Rumahku syurgaku bukan ada TV 60 inci, bukan ada wainscoting, bukan ada kolam renang, bukan. Sebenarnya rumahku syurgaku bila ada isteri yang solehah tadi. Yang kita sedih, dia turut sedih. Dia tak tanya pun isteri suami dia, kenapa engkau bersedih? Tapi dia menangis. Lalu Abu Ubaidah berkata bahawa aku menangis kerana aku sedih. Aku sedih, aku takut dengan neraka Jahannam yang kita semua akan hadapinya. Jadi dia sedih kerana satu malapetaka yang besar kalau neraka Jahannam berada di hadapan yang akan dilalui. Jadi itu dikatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sayang. Allah Subhanahu Wa Taala ini memberikan dunia ini kepada umat manusia ini, sama ada Allah sayang atau tak sayang. Sama ada Allah sayang atau tak sayang, Allah akan bagi kepada umat manusia. Sebab tu orang kata, kenapalah dia tidak semayang, dia buat perkara mungkar, dia bukan Islam, dia bukan Islam, tapi Allah bagi. Sebab Allah bagi dunia ni untuk orang yang Allah sayang dan orang yang Allah tak sayang. Tapi Allah bagi agama kepada orang yang Allah sayang. Sebab tu dikata, ulama mengatakan bahawa agama ni bila kita dah dapat, kita kena jaga sungguh-sungguh. Kita kena jaga sungguh-sungguh. Sebab itu satu nikmat yang besar, nikmat iman dan Islam yang Allah SWT dah bagi ni. Pegang sungguh-sungguh, jaga sungguh-sungguh. Wa imam kita ada dalam ni pun kita nak jaga agama. Kita belajar sungguh-sungguh, kita jaga umat kita, inilah untuk agama, jalan untuk agama. Kan? Sebagaimana yang Abu Ubaidah Al-Jarrah ni dia sayang kepada agama. Sebab tu dikatakan bahawa kalau kita tengok macam mana umat Nabi Muhammad ini, betapa Allah SWT sayang. Kalau kita bandingkan dengan umat terdahulu, Nabi Ibrahim, umat pengikutnya tak ramai, siang dan malam berdoa kepada Allah SWT. Umat Nabi Nuh, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, 80 orang yang ikut. Bayangkan. Umat Nabi Musa, Bani Israel saja yang ikut. Tapi umat Nabi Muhammad ini sampai hari kiamat. Jadi itu yang dikatakan bahawa bila kita jadi umat yang baik, maka kita kena dakwah pada dakwah yang baik. Menjaga akhlak yang baik ini adalah satu dakwah. Kita, apa kaitan antara belajar sungguh-sungguh, kemudian cemerlang dalam pelajaran, adakah aku berdakwah? Itu satu daripada elemen-elemen dakwah. Dengan akhlak yang ada, orang nak ikut. Rupa-rupanya dia ni selalu pergi masjid, tak pernah tinggal pergi masjid. Kemudian dia duduk juga majlis ilmu. Jadi ini antara ciri-ciri orang nak ikut. Jadi dakwah ini selain daripada dakwah yang sebenar-benarnya, apabila kita menjaga kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana yang saya ceritakan bahawa satu ketika Nabi pergi berdakwah dengan Bilal. Setiap pergi dakwah, kisah gandum, buat macam-macam yang sememangnya, sampai Saidina Bilal pun kata, wahai Muhammad, sebenarnya kau nak apa kau jumpa aku? Tiap-tiap kali kau jumpa aku, kau buat benda-benda yang sememangnya kisah gandum. Yang hamba buat, Nabi buat. Lalu Nabi bersabda, kau ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nescaya ada kejayaan. Itu saja Nabi nak ucap, nak jaga agama ni. Jadi anak-anak yang saya sekalian, apabila kita cemerlang dalam pelajaran, insya-Allah sebenarnya kita adalah salah satu jalan untuk kita membina ciri-ciri akhlak yang baik
dan seterusnya itu adalah elemen dakwah kepada rakan-rakan kita. Jadi insya-Allah saya kata sekadar itu untuk kita perbincang dan ceritakan pada malam ini, menceritakan tentang membina matlamat diri. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ini kita boleh jadikan garis panduan untuk kita, dan kita doakanlah kita berada dalam masjid selepas solat maghrib, menanti solat Isya, dan kita isi dengan perkara-perkara yang bermanfaat ini, walaupun bukanlah kitab yang besar, tapi sebuah buku yang saya nukilkan bersama sahabat saya yang saya kupas, kerana saya dah bagi tahu dengan, saya buat juga disclaimer dengan dengan pihak bahagian Aiwa Islam, bahawa latar belakang saya ini bukan latar belakang pada pendidikan agama, tapi pihak bahagian Aiwa Islam minta juga saya isi program ini kurang lebih antara maghrib dengan Isya ini adalah untuk menceritakan soal-soal kemanusiaan dan keinsanan. Jadi insya-Allah saya isi jugalah atas 2-3 kali juga saya menolak, tapi itu harapan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada malam ini Allah SWT menilai kita menjadi ibadah, dan justru apa yang saya sampaikan ini mungkin banyak berlaku khilaf dan tersilap. Saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah akan ampunkan dosa saya dan semua dosa-dosa kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi pada siri ataupun pada bulan hadapan sebelum masuk ke musim peperiksaan akhir. Jutaan ampun dan maaf, kasar bahasa, tersalah perbuatan, tersilap tindakan, yang baik daripada Allah SWT, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.